Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita mau masuk dalam perjanjian lama, iaitu dalam Yesaya. Okey. Kita mau melihat kata pengantarnya dahulu. Kitab Yesaya mendapat namanya daripada seorang nabi besar yang tinggal di Yerusalem pada akhir abad ke-8 sebelum Masihi. Kitab ini dibahagi kepada 3 bahagian utama. 1. Fasal babak 1 sampai ke babak 39 meliputi masa Yahuda, kerajaan di bahagian selatan, diancam oleh Asyur, sebuah negara jiran yang kuat. Nabi Yesaya menyedari bahawa ancaman yang lebih besar terhadap Yahuda bukanlah kekuatan Asyur, tetapi dosa orang Yahuda sendiri. Kerana mereka tidak taat dan kurang percaya kepada Allah, baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Nabi Yesaya menyeru rakyat dan para pemimpin mereka supaya hidup menurut kehendak Allah dan berlaku adil. Nabi Yesaya memberi amaran bahawa mereka akan ditimpa malapetaka dan akan binasa jika mereka tidak mendengar nasihat Allah. Yesaya juga bernubat tentang kedamaian di seluruh dunia dan tentang kedatangan seorang keturunan Raja Daud yang akan menjadi Raja Idaman. Yang kedua, fasal iaitu babak 40 sampai 55 berkenan dengan masa pembuangan kebanyakan penduduk Yahuda di Babel, iaitu Babylon. Mereka ditindas dan tanpa harapan. Nabi Yesaya mengisytiharkan bahawa Allah akan membebaskan umatnya dan membawa mereka pulang ke Yerusalem untuk memulakan kehidupan yang baru. Tema yang penting dalam babak-babak ini adalah Allah satu-satunya Tuhan yang menguasai sejarah, dan Dia merancang untuk mengutus umatnya kepada semua bangsa yang akan diberkati melalui Israel. Ayat-ayat tentang hamba Tuhan merupakan salah satu bahagian yang paling terkenal dalam perjanjian lama. Yang ketiga, iaitu babak 56 sampai 66, sebahagian besar babak-babak ini ditujukan kepada rakyat yang tinggal di Yerusalem. Mereka perlu diyakinkan bahawa Allah pasti akan memenuhi janji-janjinya kepada bangsa itu. Perhatian ditumpukan pada cara hidup yang benar dan adil, dan juga tentang perayaan hari Sabat, korban serta doa. Babak 61 ayat 1 dan 2 ialah ayat yang terkenal dalam Alkitab ini, yang dikutip oleh Yesus ketika dia memulakan tugasnya di dunia untuk menyatakan panggilannya. Ya, mari kita masuk dalam Yesaya babak 1. Kitab ini mengandungi perkabaran tentang Yahuda dan Yerusalem yang dinyatakan oleh Allah kepada Yesaya anak Amos pada masa pemerintahan Raja Uzia, Raja Yotam, Raja Ahaz dan Raja Hizkia, iaitu raja-raja Yahuda. Allah meneguh umatnya. Ayat 2.
Tuhan berfirman, "Hai langit dan bumi, dengarlah firman aku. Anak-anak yang aku besarkan telah memberontak terhadap aku. Lembu kenal akan pemiliknya, dan keldai pun tahu akan tempat makanan yang disediakan oleh tuannya. Tetapi umat aku Israel tidak tahu. Mereka tidak memahaminya sama sekali. Alangkah malangnya kamu, hai bangsa yang berdosa. Hai kaum yang keji dan jahat. Dosa kamu telah menjerumus akan kamu. Kamu telah menolak Tuhan, Allah yang suci, Allah Israel, dan kamu telah meninggalkan Dia. Mengapa kamu memberontak? Adakah kamu mahu dihukum dengan lebih dahsyat lagi? Hai Israel, kepala kamu sudah penuh dengan luka. Hati dan fikiran kamu tidak sihat. Dari kepala sampai telapak kaki, tiada sebahagian pun tubuh kamu yang sihat. Tubuh kamu diliputi lembam, kudis dan luka yang belum dibersihkan atau dibalut ataupun diubati dengan minyak. Negeri kamu sudah dimusnahkan dan kota-kota kamu sudah dibakar habis. Di depan mata kamu, orang bangsa asing merampas tanah kamu dan memusnahkan segala-galanya. Hanya Yerusalem yang tinggal. Kota itu pun telah dikepung dan tidak berdaya seperti pondok di tengah-tengah ladang anggur atau sebuah gubuk di kebun timun. Jika Tuhan yang Maha Kuasa tidak membenarkan beberapa orang hidup, Yerusalem pun sudah musnah sama sekali seperti Sodom dan Gomora dahulu. Hai Yerusalem, pemimpin dan rakyat kamu sama seperti orang Sodom dan Gomora. Dengarlah firman Tuhan kepada kamu. Perhatikanlah ajaran Allah kita. Tuhan berfirman, "Jangan berfikir bahawa aku mahu segala korban yang terus-menerus kamu sembahkan kepada aku. Aku sudah bosan dengan domba yang kamu persembahkan sebagai korban untuk menyenangkan hati aku, dan lemak binatang yang digemukkan. Aku jemu dengan darah lembu jantan, domba dan kambing. Siapakah yang menyuruh kamu membawa semua itu apabila kamu datang beribadat kepada aku? Jangan pijak halaman rumah aku lagi. Sia-sia sahaja kamu membuat persembahan kamu. Aku muak dengan bau kemayan yang kamu bakar. Aku tidak tahan lagi melihat kamu merayakan bulan baru, hari Sabat, dan pertemuan keagamaan kamu. Semuanya telah dinajiskan oleh dosa kamu. Aku benci akan perayaan bulan baru dan hari-hari suci itu yang menjadi beban bagi aku. Dan aku lelah memikulnya. Apabila kamu mengangkat tangan untuk berdoa, aku tidak akan memperhatikan kamu, walaupun beberapa banyak kali kamu berdoa. Aku tidak akan mendengarnya, kerana tangan kamu telah banyak kali melakukan perbunuhan. Bersihkanlah diri kamu. Hentikanlah segala kejahatan yang kamu lakukan di depan aku. Jangan berbuat jahat lagi, melainkan belajarlah
berbuat baik. Lakukanlah yang adil. Tolonglah mereka yang tertindas. Berikanlah hak kepada anak yatim piatu dan belalah perkara para balu. Tuhan berfirman, marilah kita selesaikan perkara ini. Walaupun kamu merah marak kerana dosa kamu, aku akan mencuci kamu sehingga menjadi putih seperti salji. Walaupun dosa kamu banyak dan berat, kamu akan aku ampuni sepenuhnya. Jika kamu mahu taat kepada aku, kamu akan menikmati hasil tanah kamu. Tetapi jika kamu melawan aku, kamu pasti mati. Aku ini Tuhan telah berfirman. Kota yang berdosa, ayat 21. Kota yang dahulunya setia, sekarang berlaku seperti pelacur. Dahulu kota itu dipenuhi penduduk yang adil dan jujur. Tetapi sekarang hanya pembunuh yang tinggal di sana. Hai Jerusalem, dahulu engkau seperti perak, tetapi sekarang engkau tidak lagi berharga. Dahulu engkau seperti wain yang baik, tetapi sekarang engkau seperti air sahaja. Pemimpin kamu memberontak dan sahabat pencuri. Mereka sentiasa menerima hadiah dan rasuah. Mereka tidak membela anak yatim piatu ataupun mendengar aduan para balu. Oleh itu, sekarang dengarlah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Israel berfirman, aku akan membalas dendam terhadap kamu, musuh aku. Maka kamu tidak akan menyusahkan aku lagi. Aku akan bertindak melawan kamu, sebagaimana yang memunikan logam, demikian juga aku akan memunikan kamu. Aku akan membuang segala kekotoran kamu. Aku akan memberi kamu pemimpin dan pemenasihat seperti dahulu kala. Barulah Yerusalem akan disebut kota yang adil dan setia. Oleh sebab Tuhan adil, Dia akan menyelamatkan Yerusalem dan setiap orang di situ yang bertaubat. Tetapi Dia akan membinasakan setiap orang yang berdosa serta memberontak terhadapnya. Dia akan membunuh setiap orang yang meninggalkan Dia. Kamu akan menyesal kerana menyembah pokok-pokok dan mengususkan kebun-kebun untuk dewa-dewa. Kamu akan menjadi seperti pokok besar yang layu daunnya dan seperti taman yang tidak diairi, seperti jerami terbakar oleh sepecik bunga api. Demikian juga orang berkuasa akan dibinasa oleh perbuatan jahat mereka sendiri. Tiada sesiapa pun dapat menghentikan kebinasaan mereka. Ya, Tuhan telah berfirman. Dia berfirman supaya kita boleh bertaubat dan kembali kepadanya. Orang yang kembali kepada Tuhan tidak akan dibinasakan. Tetapi orang yang tidak mahu bertaubat, Tuhan akan binasakan mereka. Ya. Mari kita mendengar ayat-ayat Tuhan. Sungguh kuat ayat Tuhan. Amaran Tuhan sungguh kuat. Maukah kamu bertaubat dan datang kembali kepada Tuhan? Sekian, terima kasih. Shalom.